suka, memang suka panjat pokok. Tak boleh tengok orang panjat, rasa nak memanjat lalu. Jadi suka ya kita naik tu. Masa menggali kubur tu, ada mayat yang elok ada, tak elok pun ada. Hanya Allah saja yang tahu. Kerja kami kena kambuh semula, cari tempat yang lain. Ada keluarga yang akan berhutang untuk menguruskan jenazah. Musim buah telah tiba. Kini giliran buah duku. Musimnya pada kebiasaan berlanjutan sehingga bulan November. Ketika ini, jika mahu bertemu Tok Minah, harus cekap tahu di mana lokasinya. Kampung Sekayu, Kuala Berang. Aktiviti pertanian dan perhutanan pekerjaan utama buat rata-rata penduduk di sini. Setiap hujung tahun, mereka menuai dan menjual buah-buahan bermusim termasuk rambutan, rambai, manggis dan duku. Begitu juga rutin anak jati Kampung Sekayu, Minah Omar atau mesra dikenali sebagai Tok Minah. Walau sudah di usia senja, wanita berusia 71 tahun ini masih aktif menguruskan kebun sawit dan dusun duku miliknya yang berkeluasan kira-kira 1.6 hektar. Tok Minah memenuhi harinya dengan rutin menguruskan kebun, mendaki bukit dan menurunkan buah duku. Erti penat tidak pernah muncul di jendela hidupnya. Masa Tok muda-muda dulu, Tok panjat duku sendiri dulu. Habis panjat pokok duku sendiri, Tok pun ambil upah. Cari pucuk paku, nak besar kanak. Semua Tok kerja. Orang ajak menebah ke, ajak menunuk, Tok pergilah. Tak suka rehat. Tok selalu bergerak supaya nak demam. Tahu tak suka rehat kat rumah. Orang ajak kerja tak pergi. Kerja apa-apa pun. Bukan mudah menjadi seorang ibu tunggal yang membesarkan 7 anak. Pada awal usia 25 tahun, aktiviti memanjat pokok dilakukan demi mengisi perut anak-anaknya. Kini bagi Tok Minah, ia adalah satu hobi yang paling dinanti-nantikan. Tiada teknik istimewa digunakan Tok Minah. Kudrat dan keberanian dibawa bersama ketika memanjat pokok dengan ketinggian 10 meter ini. Pokok duku yang ditanam Tok Minah sejak 30 tahun lalu masih utuh memberi bakti kepadanya sehingga kini. Tidak seperti sesetengah buah yang lain, cara untuk memetik duku sedikit cerewet. Ia tidak boleh diturunkan menggunakan pengait. Sebaliknya, ia harus dipetik menggunakan tangan dengan penuh waspada kerana struktur kulit duku yang rapuh. Tok Minah akan melakukan aktiviti ini pada waktu petang apabila duku sudah kering dari embun. Buah yang masih basah mudah pecah dan tidak tahan lama. Dia marah, dia cakap, tak payah naik lah Mas, biar orang yang naik. Tok tak suka dia orang naik, Tok suka panjat sendiri lagi. Kalau duduk saja-saja, Tok duduk rumah, Tok puas. Memang tak boleh Tok duduk rumah supaya orang duduk saja. Tok duduk Kuala Lumpur dengan anak setahun. Berasa risau, berasa demam saja. Kita duduk rumah sendiri, kita kerja kuat. Jadi lenguh kita duduk saja ni. Nak buat kerja lagi. Kalau kita ambil buah sendiri tu, kita jual, kita naik tu. Memang kita suka, kita panjat pokok. Tok suka, memang suka panjat pokok. Tak boleh tengok orang panjat, rasa nak memanjat lalu. Dia ada perasaan
tahu. Jadi suka ya kita naik tu. Pada sesetengah musim, berlaku lambakan bekalan buah-buahan menyebabkan peniaga berlumba-lumba untuk menjualnya pada harga yang sangat murah. Dek, mari beli buah murah, Dek. Cepat. Duku, Dek, duku murah-murah. 50 sen. Jangka hayat buah yang telah dipetik juga singkat dan tidak boleh disimpan melebihi 2 hari. Oleh itu, Tok Minah memilih untuk menjual duku secara lelong dengan harga 50 sen sekilogram. Nenek kepada 17 orang cucu ini hanya akan menjual buah-buahan di gerai jika memperoleh banyak stok yang tidak dibeli peraih. Niatnya hanya untuk berkongsi nikmat kemanisan duku bersama orang ramai. Hari ni datang sini, keluar dari pak kerja, dengar orang cakap sini jual murah. 50 sen sekilo, tahu dia panjat pokok. Jarang orang buat lah, orang tua sebaya dia ni nak pokok. Biasa sesek lelaki, orang rasa. Mana Kak Isyak? Biar jadi. Buah rejek ni 50 sen sekilo. Perwatakan dia ni berani sikit. Kalau macam ke pokok-pokok tu dia boleh panjat. Kalau suruh saya memang saya tak boleh lah. Tapi dia ni boleh. Dia macam ke wanita hebat dalam kampung Sekayu ni saya rasa. Sebab orang lain umur sebaya dia ni memang tak ada. Saya macam serius lah. Tok Mak dapat panjat pokok duku. Tok Mak saya hebat sebab dapat panjat pokok duku. Dusun di Kampung Sekayu menjadi saksi keteguhan hubungan ibu dan anak ini. Cikgu Zaimah, Cikgu Awang, anak ketiga kepada Tok Minah, sudah biasa mengikuti ibunya untuk memetik duku sejak dari kecil lagi. Berusia 41 tahun, Zaimah tetap gemar melayan aktiviti kesukaan ibunya memetik duku. Rasa bimbang terhadap ibu tidak menghalang Zaimah untuk menyokong minat Tok Minah. Akak ni tak ada ayah dari kecil kan. Memang mak galakkan kita kerja, ikut dia pergi kebun. Asalah ikut mak pergi mana-mana cari kerja. Mak memang ajar dari dulu lagi. Kerja masuk kebun, pergi kebun sawit, nak panjat pokok. Sampai sekarang lah. Pokok duku mengambil masa anggaran 5 tahun untuk berbuah. Dapat memanjat dan memetik sendiri hasil tanaman dari pokok yang dibaja berdekad lamanya menjadi satu kepuasan buat Tok Minah. Bergantung pada daya kudrat, nenek hebat ini mampu untuk menaiki 2 batang pokok dan memetik anggaran 60 kg duku pada setiap hari. Setiba di dahan yang mempunyai buah, Tok Minah harus teliti dalam memilih duku yang telah matang. Duku yang berwarna hijau menandakan ia masih mentah dan mempunyai rasa yang kelat. Saya nak ambil buah ni yang besar-besar, yang cantik-cantik lah. Tak nak yang buah kecil-kecil. Tahu buah duku ni masak, buah dia dah putih, kulit dia. Kain batik dan tali yang dibawa bersama dijadikan alat untuk menghulurkan duku ke bawah.
Tugas Zaimah adalah untuk menyambut dan memasukkan duku di dalam bakul. Kemudian kain batik yang dijadikan penggalas Tok Minah akan dihulur kembali ke atas. Tak pernah sekali jatuh pokok manggis. Masa tu mokak tak silap 11 tahun kot. Lepas jatuh tu macam perasaan trauma tu memang tak ada lah. Terus lagi nak panjat walaupun jatuh. Tengok daripada kehidupan dia lah. Cara dia tu macam bagi kita semangat. Macam nak ikut cara jalan hidup dia tu. Mungkin cara-cara itu boleh ajar akak lah. Dengan adik-beradik semangat macam dia. Hati ibu mana yang tidak gusar apabila anak kesayangannya jatuh dari pokok manggis dengan ketinggian anggaran 5 meter. Namun, detik tragis itu tidak menjadi sebab untuk Tok Minah melarang anaknya dari melakukan aktiviti itu. Boleh Tok? Okey. Baik, sekarang ini Tok Minah berada pada ketinggian 7 meter untuk memetik buah duku dari dahan. Jadi sementara itu saya dan anak Tok Minah, Kak Zaimah akan menunggu di bawah ini untuk menyambut buah yang akan dipetik. Jadi apabila buah sudah memenuhi kain kantong, ia akan dihulurkan ataupun diturunkan ke bawah menggunakan tali seperti ini bagi mengelakkan ia dari rosak dan pecah seperti ini. Hati-hati juga kan? Bagi mendapatkan buah di hujung dahan, Tok Minah tiada pilihan. Secara berhati-hati, dia menggoncang dahan sehingga buah jatuh bertaburan. Naiklah payut susah sekali. Nak turun tu senang. Dia suruh ya gelosor. Naik panjat tu orang susah. Dulu-dulu masa kita muda, badan kita ringan lah ni, orang tua sudah berat dah badan kita ni. Payah nak naik. Mula tok besar tu boleh lagi depan lah. Bukan doyang tu. Kita pakai peluk je lah. Kerabat sepuluh lelaki, 10 beruk naik tau. Kalau lah ni tak siapa dah nak depan. Lah bukan tok nak jatuh. Tok tak nak. Tapi tok tak sekali pun tak ada jatuh lagi naik. Daripada muda sampai ke tua. Tak ada lagi jatuh. Walau usia sudah menjangkau 7 dekad, Tok Minah tiada sebarang penyakit. Rahsia Tok Minah sejak muda, dia gemar menikmati makanan hasil tanamannya sendiri. Hasil organik sudah lama ada dalam amalan hidup di desa. Anak dara tok hak jatuh tu. Mu takut tau. Pasal apa mu takut? Dia kata takut jatuh. Dia jatuh sekali tu dia takut lah. Tok marah lah ke dia. Bukan jatuh seumur. Tok kata janganlah takut jatuh. Cubalah satu kali lagi. Kali jatuh bukanlah sekali nak jatuh lagi. Kita jagalah molek-molek. Jangan takut. Cubalah sekali lagi. Yang bulat tidak datang bergolek, yang pipih tidak datang melayang. Tanpa usaha, tiada hasilnya. Rasa gentar sudah lama tiada dalam kamus Tok Minah sejak dia mula menyara keluarga dengan hasil duku ini. Terletak sekitar 10 km dari Dusun Tok Minah, rumah Zaimah menjadi lokasi buat pengasingan grade duku. Di sini, penduduk kampung akan menghantar duku dari kebun masing-masing untuk dijual kepada peraih dengan harga 30 sen sekilogram. Hanya buah yang bersaiz besar dan sederhana sahaja yang akan dipilih, manakala duku bersaiz kecil akan dikongsi bersama jiran sekampung. Lazimnya pada setiap hari sebanyak 3 tan duku yang akan diambil oleh peraih. Kemudian ia akan dijual di negeri utara dan selatan Semenanjung.
Kampung Sekayu terkenal dengan keindahan panorama alam seperti air terjun hutan lipur yang menjadi tarikan pelancong. Deruan air yang mengalir di celah batu dan bunyi unggas yang menyapa memberikan ketenangan kepada sesiapa yang berkunjung. Lokasi ini tidak terlepas dari menjadi pilihan keluarga Tok Minah untuk beriadah dan berkelah bersama. Jika di rimba, kaki kedutnya lincah mendaki dari dahan ke dahan hingga ke puncak pokok. Di sisi lain, dia seorang nenek penyayang yang menjadi kebanggaan anak dan cucu-cucunya kerana keberanian memanjat ke pohon yang tinggi walau sudah di usia senja. Tok kerja panjat pokok duku. Saya macam, serius lah. Tok Ma dapat panjat pokok duku. Macam terbengan juga dah. Masa tu, Tok Ma saya hebat sebab dapat panjat pokok duku. Jangan pernah takut untuk jatuh. Itu azimat Tok Minah. Umpama terperangkap dalam jasad seorang tua, jiwanya masih muda dan kental. Kudrat yang kian pudar bukan penghalang untuk menikmati hidup seoptimum mungkin. Walau bahagianya hanya sepantas berada di puncak tertinggi pepohon duku, Tok Minah menjadi saksi bahawa tiada yang mustahil. Semangat dan keberanian nenek di atas pokok ini wajar dicontohi. Tugas penggali kubur ni orang nampak juga, tapi bila waktu kita bekerja tu dia orang lebih pada ke rumah yang orang meninggal tu. Macam sini kami kena juga uruskan. Macam mana ke apa pun kami kena juga bagi habiskan korek liang ni. Kita pun nak masuk ke tempat ni, kubur ni. Alam ni pun kita akan masuk ke. Andai kata tak dapat sagu hati ke, duit ke, siapa tak bagi pun tak apa. Orang kata apa? Kita nak bawa bekalan ni ke akhirat nanti. Bukan saya ya, untuk semua sekali. InsyaAllah. Kita hanya menentang kepada mereka yang menjadikan pengurusan jenazah ni sebagai lubuk wang. Majoriti panggilan yang ahli kelas terima adalah mereka yang sangat-sangat susah kehidupannya. Rumah yang keadaan rumah yang sempit, yang crowded, yang pack. Pulau Pinang, khazanah alam semula jadi, lokasi ikonik, syurga makanan dari pelbagai warisan dan budaya, menjadi destinasi yang menarik pengunjung dari pelosok dunia. Di celah kesibukan metropolitan penuh sejarah, terdapat taman-taman yang menjadi rumah terakhir. Air hitam. Di sini, kami bersama seorang hero kampung yang turut menggalas tanggungjawab sebagai penggali kubur sejak sekian lama. Ramzan Razali, 37 tahun, mula berjinak dengan tugas ini dari usia remaja. Berputik dari perasaan ingin tahu, pemuda ini mengikuti jejak langkah ayah dan datuknya turut memikul tugas sama untuk karyahnya di Kampung Pisang. Bang, burger siap bang? Siap. 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 Ni bang. Okey, terima kasih ya. Terima kasih. Ya, beli bang. Sekejap ya. Hello? Ya. Oh, ada bayar eh? Okey. Bayar aku settle ni ya. Saya aku tutup dah, aku main tu baik. Okey? Okey. Baik. Tugas penggali kubur ni
orang nampak juga. Tapi dia tak macam tersebar. Ada kematian. Orang akan pergi dekat rumah jenazah, pergi melawat apa. Dia tahu memang akan mai dekat kubur juga. Tapi bila waktu kita bekerja tu, dia orang lebih pada ke rumah yang orang meninggal tu. Macam sini kami kena juga uruskan. Macam mana ke apa pun kami kena juga bagi habiskan korek liang ni. Bergantung pada jadual tugas hakiki, setiap mukim mempunyai kumpulan penggali kubur yang melakukan tugas ini secara sukarela atau dengan sedikit upah. Kita nak main kubur ni, orang Penang cakap apa, mulut tu kena jagalah. Jangan suka-suka hati bercakap. Masa buat kerja pun, sebelum nak buat kerja, kita tanam dalam hati kita, kita doa kat Allah, minta semoga dipermudahkan urusan daripada awal sampailah habis. Kalau boleh tu, jangan terlalu orang kata apa seronok sangat. Kadang kita tak tahu apa benda nak jadi dekat bawah tanah, kita pun tak tahu apa yang nak mai, apa yang nak jadi, kita pun tak tahu. Kita semua berserah dekat Allah. Semoga dia permudahkan urusan. Rezeki kami kali ini agak ramai yang datang membantu untuk meringankan beban Ramzan yang selalunya hanya mempunyai kurang 4 jam untuk menggali satu-satu liang lahat. 2-3 kali jugalah. Semasa menggali kubur tu, ada kain putih dengan mayat sekali. Dah korek setengah dah. Ada mayat yang elok lagi. Yang elok ada, yang tak elok pun ada. Hanya Allah saja yang tahu. Cuma kerja kami kena kambuh semula, cari tempat yang lain. Macam tulang-tulang tu semua biasa. Jumpa mayat yang elok lagi pun ada. Biarpun rancak dengan projek tambakan mega, antara isu utama Pulau Pinang ialah kapasiti hartanah kian menyempit. Di tanah perkuburan kecil ini, tidak sampai 4 kaki liang digali. Subjek penggambaran kami bagai berubah menjadi arkeologi. Bukan sekadar keranda, rangka manusia turut dijumpai. Kerja di bawah sinar mentari, perasaan takut bagai disuluh pergi. Namun buat Ramzan dan rakan, perkara ini menjadi kebiasaan biarpun mereka menggali hanya berbekal cahaya rembulan. Sedih tu bukan saya seorang lah. Yang mana penggali kubur pun mesti akan rasa pada mula tu, dia akan rasa kita ada di bawah di dalam kubur tu. Mula-mula memang akan rasa tu. Lama kelamaan kita akan rasa macam kita macam jadi macam kerja kita. Kita dah jadi kebiasaan dah. Skuad sukarelawan kampung ini gigih bertugas dengan upah sekadar cukup untuk belanja makan usai lahat digali. Keluh kesah dibalas dengan senyuman. Bekalan pahala akhirat menjadi motivasi. Kini, Ramzan turut ditemani ribuan pengikut di laman media sosial yang turut menghulur sedikit upah setiap kali beliau ke udara. Kita pun nak masuk ke tempat ni, kubur ni. Alam ni pun kita akan masuk ke. Andai kata tak dapat sagu hati ke, duit ke, siapa tak bagi pun, tak apa. Orang kata apa, kita nak bawa bekalan ni ke akhirat nanti, insya-Allah. Bukan saya ya, untuk semua sekali, insya-Allah. Assalamualaikum semua. Hari ni kita ada korek liang ni. Insya-Allah sikit lagi nak siap dah. Insya-Allah sikit lagi nak siap sikit lagi lah. Ni ada kawan-kawan saya semua. Alhamdulillah, ni semua kawan-kawan saya. Saya akan cuba terangkan, saya pun situasi yang sama. Ada perasaan takut juga. Sama lah. Bukan nak kata berani sangat pun tak, takut sangat pun tak. Kita cuba mai dulu. Kita cuba buat dulu. Mailah berapa kali nak cangkui pun cangkui lah. Kita cuba dulu. Andai kata tak boleh, rehat tak apa. Jangan paksa. Jangan kita tanam dalam diri kita, aku tak boleh, aku takut dah. Jangan macam tu. InsyaAllah kita cuba. Kita cuba dulu baru kita tahu. Kalau kita tak cuba, kita pun tak tahu.
Biarpun hidup tidak semewah hartawan dunia, tugas disandang penggali-penggali kubur ini pasti disanjung tinggi oleh Ilahi. Dari segumpal tanah kita diciptakan, kepada tanah kita dikembalikan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak melihat pada rupa paras atau harta. Sebaliknya Allah melihat pada amalan dan juga hati kamu. Tugas seorang penggali kubur bukanlah sesuatu yang popular. Tetapi tangan-tangan seperti Ramzan dan juga Amin setia menyiapkan rumah abadi untuk setiap insan yang menghembuskan nafas terakhir di sini. Pulangan ringgit tidaklah lumayan, tetapi ganjaran pahala pasti setimpal dengan penat lelah dan titik peluh yang ikhlas ditabur bakti. Banyak perkara-perkara yang menyentuh jiwa. Antaranya adalah jenazah yang lama tak dituntut tetapi waris baru dapat panggilan. 15 tahun tak jumpa tetapi jumpa dalam keadaan dah meninggal. Ada juga kes seorang budak hilang hampir 2 tahun. Kemudian jumpa budak tersebut dalam keadaan rangka sahaja. Di sebalik kepesatan Pulau Pinang, angin bayu turut membawa doa mereka yang kurang bernasib baik. Sering berjuang dalam senyap bertopingkan senyuman, kabar kematian antara kesulitan terbesar mencari simpanan wang yang terhad. Pemuda seperti Nur Syahfuan Izwan Nur Zaizuan antara yang terdetik untuk membantu golongan ini, berbakti di bawah payung Pertubuhan Pengurusan Jenazah Al-Ikhlas Pulau Pinang. Jadi kami di Al-Ikhlas ni cuba untuk menyelesaikan isu ni. Kita membantu komuniti masyarakat setempat dengan memberi perkhidmatan secara percuma. Dan waris boleh membayar kepada kami seikhlas mungkin, semampu mungkin. Jadi kerana benda ni, kalau kita tengok kematian ni kita tak tahu bila. Mungkin pada waktu tersebut keluarga tengah susah. Mungkin tengah bulan, anak-anak masih bersekolah. Tiba-tiba suami ataupun isteri meninggal dalam keadaan keluarga yang terkontang-kanting. Jadi di situlah di mana Al-Ikhlas memainkan peranannya membantu ahli keluarga tersebut. Dasar kemanusiaan menjadi misi utama NGO ini. Tapi apabila kali pertama saya turun bantu, saya rasa macam saya tak tahu, tak dapat digambarkan dengan kata-kata bahawasanya ini ke masyarakat orang Islam kita sekarang yang sangat susah, dan ketika susah pula jatuh di tipa tangga. Majoriti panggilan yang Al-Ikhlas terima adalah mereka yang sangat-sangat susah kehidupannya. Rumah yang keadaan rumah yang sempit, yang crowded, yang pack. Dengan dana kecil, hanya 9 dalam 10 keluarga dapat dibantu pada satu-satu masa. Kita tidak nafikan, kita memang setiap NGO, khairiah masjid ataupun enterprise ni memang memerlukan wang untuk membeli peralatan-peralatan. Tetapi di Al-Ikhlas sendiri, kita buat satu kajian, kita buat satu kira-kira semula tentang satu kit pengurusan jenazah, harga lingkungan 120 ke 130 sahaja. Dikabarkan bahawasanya ada pihak-pihak enterprise ni berasa iri hati
dengan NGO seperti Al-Ikhlas ni kerana dituduh menutup periuk nasi. Tapi hakikatnya kita tidaklah bertindak sedemikian. Kita hanya menentang kepada mereka yang menjadikan bungkusan jenazah ni sebagai lubuk wang. Macam ni, kemudian saya akan balut. Selain misi utama menguruskan jenazah buat komuniti asnaf serta kes unik yang melibatkan perjalanan jauh, NGO berkekuatan 40 anggota ini turut menjalankan kursus pengurusan jenazah sebagai kempen memecahkan ketakutan atau salah faham berkenaan perkara yang melibatkan kematian. Kehadiran besar peserta seperti di Masjid Sungai Tiram Bayan lepas ini menunjukkan masyarakat kini lebih terbuka, penuh dengan semangat ingin tahu. Sama seperti sukarelawan penggali kubur, anggota NGO ini termasuk Nur Syafwan tidak kebal dari kes yang menyayat hati. Banyak perkara-perkara yang menyentuh jiwa, antaranya adalah tentang jenazah yang lama tak dituntut tetapi waris baru dapat panggilan. 15 tahun tak jumpa tetapi jumpa dalam keadaan dah meninggal. Dan ada juga kes seorang budak hilang hampir 2 tahun. Kemudian jumpa budak tersebut dalam keadaan rangka sahaja. Ini antara perkara yang jarang dibincangkan dalam perihal pengurusan kematian. Biar dihimpit cabaran, wujudnya pertubuhan amal Nur Syafwan penting dalam menyebarkan isu seperti kos tinggi kepada pihak bertanggungjawab. Biarpun tata cara pengebumian Islam tidak serumit agama atau budaya lain, perhatian perlu diberi kerana ini suatu fardu kifayah. Jika belanja menyambut kelahiran di fasiliti kerajaan amat berpatutan, mungkin kos kematian layak purata sama. Ada keluarga yang akan berhutang untuk menguruskan jenazah. Jadi kita hendak mengelakkan perkara tersebut. Jadi bagi pendapat kami di Al-Ikhlas, memang sewajarnya lah pengurusan jenazah ini tidak memerlukan kos yang amat melampau. Kesedaran dipupuk semakin meningkat, tetapi perjalanan pertubuhan amal ini masih lagi jauh. Tanpa jemu, Nur Syafwan terus berjuang atas nama kemanusiaan. Itu adalah satu fungsi yang sangat baiklah, di mana kalau kata masjid dapat memainkan keseluruhan peranan ni, menggunakan duit khairat kematian untuk membantu keluarga si mati dan juga sumbangan-sumbangan yang disalurkan ke atas masjid pun boleh jadi satu peranan untuk membantu keluarga si mati. Jadi apa yang Al-Ikhlas nampak dan lihat, jika masjid memainkan peranannya yang besar kepada khairiah, kepada mukim, maka saya rasakan tidak menjadi beban kepada pihak waris jika berlakunya kematian, kerana dalam mindset mereka akan berkata, Alhamdulillah, masjid akan bantu kita. Menyelusuri destinasi tersohor Mutiara Timur, Majalah 3 mendalami kisah sukarelawan penggali kubur yang ikhlas menabur bakti membina rumah abadi umat Islam di sini selain cara imbangan emosi buat tugas berat ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tugas penggali kubur tidak kenal masa. Jika ditakdirkan berehat, tiada kematian hingga sebulan. Tapi sekelip mata, hingga 5 lahat perlu digali seminggu. Penggunaan jentera tidak sesuai untuk tanah kian sempit. Cangkul dan penyodok menjadi teman setia. Dulu sampai sekarang, kami akan sambung. Macam mana pun mereka buat pakai kok kan cangkul, walaupun orang kata ampun bagi kerja lambat lah. Ni apa, lambat lah pakai cangkul apa ni.
tak apa. Sekurang-kurangnya kami dapat rasa macam mana nenek moyang kami, dia orang kata apa, susah payah dulu korek liang. Macam ni lah. Sekarang ni lah yang kami rasa macam mana dulu nenek moyang, bapak kami korek liang. Semua mesej saya kepada generasi muda ni, andai kata dengar ada kematian, ada kawan-kawan panggil nak korek liang, mai lah. Jangan takut. Kami akan bagi ilmu yang mana kami ada dan kami pun tak boleh simpan. Kami pun satu hari akan mati juga. Kami pun akan bagi. Yang mana tak tahu, insya-Allah mai. Gaya hidup sihat menjadi penjamin mengawal kesihatan mental. Sepak takraw antara kegilaan penduduk di sekitar Kampung Pisang Air Hitam. Di gelanggang inilah, Ramzan dan rakan seperjuangan beradu tenaga untuk menghilangkan segala keluh kesah tugas berat di bahu masing-masing. Macam jenazah yang kita tahu yang pangkat umur 30-an, 40-an, yang muda ke, yang tua ke, bagi saya biasalah benda tu kan. Yang saya tak boleh mayat baby. Yang pengalaman saya lah, saya ke bumi mayat baby memang rasa saya tak boleh buat. Dia jadi macam kita terfikir anak-anak kita, budak-budak kecil. Memetik ayat 32 dari surah Al-Ma'idah. Sesiapa yang menjaga keselamatan hidup seorang manusia, maka seolah-olah dia telah menjaga keselamatan hidup manusia semuanya. Kemuliaan sang penggali liang lahat seperti Ramzan yang tidak jenuh bekerja di bawah terik mentari mahupun gelap malam dengan upah amat kecil di mana sahaja mereka berada, wajar dihargai, lebih sekadar ganjaran bekalan akhirat.